Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Hafiz Olsen. Anda sudah menonton Pastikan Sahih di saluran berita RTM My Review 123. Dan hari ini edisi 4 Mei 2021 dan juga 22 Ramadan 1442 Hijrah. Salam Ramadan untuk anda semua dan kita mulakan dulu perkembangan terkini setakat semalam melalui sidang media khas yang dijalankan oleh Menteri Kawalan Keselamatan berkenaan dengan kawasan manakah yang dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sama ada dilanjutkan ataupun ditamatkan. Kita mulakan PKPD di Taman Tanah Putih Baru Kuantan Pahang yang berkuat kuasa 5 Mei iaitu esok sehingga 18 Mei 2021, manakala PKPD Mahat Tahfiz Al-Quran wal Qariat MTAQ Pulau Codong, Machang, Kelantan ditamatkan pada hari ini 4 Mei 2021. Juga ditamatkan iaitu PKPD 5 lokaliti di Hulu Besut, Besut Terengganu iaitu Kampung Belauh, Kampung PPRT Belauh Baru, Kampung Keruak, Kampung Pak Sik dan juga Felkra Keruak juga ditamatkan pada hari ini 4 Mei 2021. Baik, seterusnya kita kongsikan kepada anda siaran media Menteri Pengangkutan Malaysia berkenaan dengan penerbangan daripada India. Ini berikutan beberapa video tular berkenaan dengan penerbangan Malaysia Airlines Berhad dari India iaitu sejak 28 hari bulan hanyalah merupakan kapal kargo. Ini yang telah dinyatakan oleh Menteri Pengangkutan Malaysia sendiri berkenaan dengan kenyataan ini. Ini berikutan apabila terdapatnya varian daripada India berkaitan dengan COVID-19 yang boleh menyebabkan peningkatan vaksin COVID-19 dalam negara. Semua penerbangan MH ataupun Malaysia Airlines yang menjadi viral di media sosial merupakan penerbangan kargo sahaja. Penerbangan pesawat juga merupakan penerbangan tiada penumpang dan juga digunakan untuk membawa muatan yang kebanyakan adalah barang farmasi, ubat-ubatan, telefon bimbit, komponen elektrik dan barangan kurier sahaja. Baik, seterusnya pemberian vaksin AstraZeneca yang dibuka baru-baru ini hanya melibatkan penduduk di Selangor dan juga Kuala Lumpur dijadualkan akan diluaskan di seluruh negara. Ini adalah dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga dinyatakan oleh Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata, berdasarkan pendaftaran mendapati vaksin jenis itu yang menyaksikan semua 268,800 dos dipenuhi dalam tempoh hanya 3 jam sejak dibuka. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tidak menolak vaksin AstraZeneca dan ia dijadualkan akan diluaskan di seluruh negara untuk manfaat bersama. Jadi kepada anda yang sudah pun mendaftar untuk menerima vaksin AstraZeneca ataupun singkatannya AZ ini, anda boleh menyimak MySejahtera anda untuk tarikh temu janji yang telah ditetapkan. Baik, bercakap lagi berkenaan dengan vaksin COVID-19 berkenaan dengan varian-varian baru yang wujud. Ini merupakan varian South African B.1.351 yang dilaporkan di Kelantan dipercayai daripada penduduk dari negeri itu yang hadir ke Kuala Lumpur. Ini dinyatakan oleh Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan Perumahan dan Kesihatan Negeri Dr. Izani Husin berkata varian itu dikesan hasil pergerakan rentas negeri. Ini bermakna daripada Kelantan ke Kuala Lumpur menghadiri kenduri dan kembali ke negeri Kelantan dan menyebarkan varian yang dinyatakan iaitu B.1.351 di Kelantan. Baik, seterusnya Kementerian Kesihatan Malaysia bincang untuk mewujudkan Hospital Medan di Sarawak dan juga Kelantan. Ini berikutan peningkatan kes COVID-19 sepanjang beberapa hari kebelakangan ini memaksa pihak KKM untuk mewujudkan Hospital Medan di kawasan ataupun negeri yang dinyatakan. Ini berikutan hospital ataupun ICU berada di kawasan itu sudah pun hampir mencapai 100% kegunaan. Jadi kewujudan Hospital Medan ini boleh memudahkan urusan untuk mengambil pesakit COVID-19. Dan ini kami kongsikan kepada anda jadual imunisasi kebangsaan yang telah pun diubah suai sedikit. Jadi ini kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan jadual imunisasi yang telah pun diubah sedikit dan juga terdapat perubahan dalam jadual yang dinyatakan, iaitu vaksin 5 serangkai telah ditukarkan kepada jenis 6 serangkai. Yang dinyatakan di sini adalah diphtheria,
pertussis ataupun batuk kokol, hepatitis B, tetanus ataupun kancing gigi, poliomyelitis ataupun hemolipis influenza B yang dinyatakan di sini. Jadi untuk maklumat lanjut anda boleh ke laman web Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seterusnya kami kongsikan kepada anda setakat semalam Task Force ataupun Operasi Pematuhan Prosedur Operasi Standard SOP yang telah dinyatakan di seluruh negara iaitu pemeriksaan pematuhan SOP PKP sebanyak 63,513 pemeriksaan. Bilangan pasukan pematuhan yang ditugaskan sebanyak 3,355 anggota dan juga individu yang ditahan ingkar SOP sebanyak 519 merangkumi 500 di kompaun, 11 di reman dan tiada jaminan polis dikeluarkan. Jenis kesalahan yang masih dilakukan dan masih berlaku adalah gagal merekod butiran diri dan daftar masuk premis menggunakan MySejahtera ataupun menyediakan buku di hadapan kedai, gagal mematuhi penjarakan fizikal, aktiviti pusat hiburan dan juga tidak memakai pelitup muka. Ini adalah kesalahan yang paling common ataupun paling biasa yang dilakukan kebanyakan rakyat Malaysia. Baik, seterusnya, kenyataan media berkenaan dengan penangguhan kenaikan tol pada tahun ini bermula 1 Januari 2021 sehingga kepada hujung tahun ini iaitu 31 Disember 2021. Ini adalah berikutan pandemik yang berlaku ketika ini dan penangguhan ini melibatkan 3 lebuh raya iaitu Lebuh Raya Shah Alam Kesas, Lebuh Raya Kelang Selatan SKVE dan juga Lebuh Raya Pantai Timur Fasa Kedua LPT2. Baik, seterusnya kami kongsikan kepada anda sesi persekolahan yang anda perlu beri perhatian dan ini adalah infografik yang ingin kami kongsikan kepada anda. Yang perlu anda teliti iaitu cuti raya bagi kumpulan A 11 Mei hingga 15 Mei iaitu kumpulan B pula 11 Mei hingga 16 Mei dan juga PDPR diikutinya selepas hari raya 16 Mei sehingga 27 Mei dan diteruskan sehingga cuti penggal bermula 28 Mei sehingga 12 Jun manakala kumpulan B sehingga 13 Jun. Ini adalah infografik yang dikongsikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Baik, itu sahaja untuk hebahan untuk pertama ini. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini dalam laporan yang lebih banyak. Malaysia bersiaran dari Isnin hingga Jumaat kini berubah siaran pada pukul 3.30 petang dengan kupasan isu ekonomi semasa yang lebih mendalam. Nantikan kami di saluran berita RTM. Saksikan program-program menarik di TV1 Ramadan ini. Syahada. Pastikan bersama saya Dr. Izhar dalam rancangan Syahadah, Refleksi Kalimah, satu kelainan sempena Ramadan ini. Syahadah. Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kita ingin maklumkan kepada anda perkembangan terkini kes COVID-19 dalam negara setakat 4 Mei
2021 jam 12 tengah hari, iaitu kes baru hari ini masih lagi mencatatkan 4 angka iaitu 3,120, tertinggi di Selangor iaitu 675, diikuti Sarawak 620 kes, Kuala Lumpur 408 dan Johor 336 kes, dan hanya negeri Perlis tiada kes baru dilaporkan. Dan berikut adalah perincian setiap negeri dan anda boleh terus ikuti saluran berita RTM untuk makluman lanjut. Baik, seterusnya. Tidak mempunyai kenderaan dan menukar fikiran menjadi antara sebab penerima vaksin COVID-19 di Kuala Pilah, Negeri Sembilan membatalkan janji temu ditetapkan pada saat akhir. Seramai 99 daripada 270 penerima vaksin tersebut tidak hadir menerima suntikan dos bagi hari pertama fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan di 3 lokasi daerah itu. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Bencana Daerah Kuala Pilah, Muhammad Faizal Abdul Manap, daerah itu merekodkan jumlah pendaftaran vaksin COVID-19 melalui aplikasi MySejahtera kedua terendah di Negeri Sembilan. Hanya kira-kira 20,000 daripada 73,000 penduduk di Kuala Pilah telah mendaftar setakat ini. Kementerian Wilayah Persekutuan akan mengkaji semula mekanisme terbaik bagi orang ramai mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard SOP di beberapa lokasi tumpuan di sekitar ibu negara. Ini termasuk di kawasan Bazar Ramadan dan juga kedai makan. Menurut Menterinya Tan Sri Anwar Musa, secara keseluruhan pematuhan SOP di premis sekitar Kuala Lumpur berada pada tahap memuaskan. Bagaimanapun, kedegilan setengah individu memaksa pihaknya mengkaji semula cara yang terbaik bagi membolehkan semua pihak akur terhadap SOP. Bazar-bazar masih boleh meneruskan aktiviti mereka. Begitu juga jangan terhad pada bazar, ya. Kedai-kedai makan juga nak kena diperingatkan di mana mereka telah dibenarkan untuk dine in. Tapi ada juga yang tidak memperketatkan pematuhan. Ini semua mesti dilihat semula. Aplikasi Digital Working for Workers atau WFW menjadi medium untuk memastikan hak dan kebajikan pekerja yang terkesan akibat salah laku majikan terpelihara dan tidak berulang. Menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan, melalui aplikasi WFW, pekerja boleh mengemukakan aduan berhubung isu pemburuan tanpa perlu hadir secara fizikal di Jabatan Tenaga Kerja. Melalui aplikasi itu, pekerja boleh melaporkan 14 jenis aduan secara dalam talian. Respon dapat diterima dalam tempoh 3 hingga 7 hari. Aplikasi ini juga dapat memastikan majikan dan pekerja patuh kepada undang-undang perburuhan negara. Pelancaran aplikasi berkenaan berlangsung di Putrajaya. Dengan adanya aplikasi ini, kita bolehlah warga pegawai kerja terus menghubungi pihak kementerian melalui aplikasi ini tanpa memaklumkan identiti mereka. Identiti mereka akan dicari. Itu yang penting. Yang kedua, kita akan dapat real time information. Sama ada gaji tak bayar ke, tempat tinggal tak bersesuai dan sebagainya. Maka J3K boleh ambil tindakan. Kalau tidak, hari ini kita lihat baru hari ini yang Berhormat Perdana Menteri pun begitu concern supaya kita menguatkuasakan penguatkuasaan. Tetapi dengan adanya 900,000 SME, dengan kekuatan jentera seramai 700 atau 100 lebih ahli J3K, cukup mustahil kita kalau nak bergerak di seluruh negara dalam masa terdekat. Maka dengan adanya aplikasi ini, kita boleh deliver specific performance. Jemaah Malaysia yang dipilih mengejarkan ibadah haji tahun ini akan diberikan vaksin Pfizer-BioNTech dan AstraZeneca kerana hanya 2 vaksin tersebut yang diiktiraf Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, perbincangan telah pun dibuat dengan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi untuk menyelaras perkara berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan sumbangan tabung kebajikan Hospital Wilayah Persekutuan di Hospital Kuala Lumpur HKL. Dalam pada itu, beliau turut mengulas mengenai SOP Umrah dan Haji yang kini di peringkat akhir perbincangan. SOP tersebut akan dibentangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN setelah Arab Saudi membuat keputusan berkaitan pelaksanaan ibadah berkenaan. Rakyat Malaysia kebanyakannya yang nak ke Mekah
pada tahun ini mereka telah ada kerjasama dengan tabung haji melalui MOSTI dan juga KKM. Kita memohon untuk diberikan Pfizer. Jadi alhamdulillah, dan kalau ada kes-kes terpencil seperti itu, kita akan angkat kepada mereka secara khusus. Dalam pada itu, Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin menolak dakwaan kononnya Malaysia bertindak perlahan atau lambat dalam urusan pemberian vaksin COVID-19. Buktinya 1.14 juta dos telah diberikan kepada individu layak daripada keseluruhan 1.55 juta bekalan yang diterima setakat ini. Sehingga kini 701,812 individu telah menerima dos pertama vaksin COVID-19. Manakala 443,029 individu selesai melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Tapi saya harap kerajaan Negeri Sarawak dapat timbangkan semula sebab semalam kita tengok keyakinan terhadap AstraZeneca sangat-sangat baik sekali ya, dalam tempoh masa tak sampai 3 jam 260,000 slot temu janji bagi AstraZeneca habis ya, dan kita terpulang kepada kerajaan Negeri Sarawak sekiranya mereka buat keputusan untuk terima vaksin AstraZeneca selepas keyakinan yang ditunjuk oleh rakyat semalam. Saya terbuka untuk buka di Sarawak. Jabatan Perumahan Negara JPN melaksanakan kempen bijak beli rumah #semak sebelum beli sebagai langkah meningkatkan kesedaran awam mengenai hak-hak terutama pembeli rumah pertama. Kempen penerangan menerusi portal dalam talian Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT itu turut diwujudkan bagi memastikan kepentingan pembeli rumah terjamin melalui penguatkuasaan undang-undang dengan cekap dan berterusan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Perumahan Negara Yahya Abdul Ghani, kempen berkenaan memberi penjelasan berkaitan transaksi jual beli rumah, hak-hak pembeli dan peraturan-peraturan di bawah Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelisinan 1966 Akta 118. Ada dalam portal ehome.kpkt.gov.my. Tuan-puan boleh pergi di portal ini dan kita ada satu menu khas kita sediakan, iaitu menu bijak beli rumah. Tuan-puan kliklah di situ dan akan keluarkan semua berkaitan mengenai perkara-perkara berkaitan dengan perumahan. Sebagai contoh, panduan untuk kita beli rumah. Apa kita gariskan? Kita ada panduan ni, kita ada tiga peringkat lah panduan untuk beli rumah. Yang pertama, sebelum pembinaan, yang kedua semasa pembinaan, yang ketiga selepas pembinaan. Itu panduan yang kita telah gariskan untuk kemudahan rakyat di luar sana. Institut Automotif Robotik dan IoT Malaysia MARI sedia menggunakan beberapa teknologi canggih dalam menangani jangkitan COVID-19 di negara ini. Agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri itu telah membangunkan beberapa platform pintar yang antaranya memanfaatkan kecerdasan buatan dan pengurusan data raya. Ketua Pegawai Eksekutif MARI Datuk Madani Sahari memaklumkan Pusat Simulasi dan Analisis MARI MARSAC berpotensi menjangkakan corak jangkitan dan mengenal pasti kawasan berisiko tinggi. Jelas beliau, pusat itu juga mampu menetapkan saringan masa jangkitan virus khususnya dalam usaha mencari pembawa yang tidak bergejala dan menghalang penularan lanjut virus tersebut. MARI juga membangunkan kit ujian biochip ImmuSafe COVID Plus, iaitu ujian serologi yang mengenal pasti jangkitan awal dan kehadiran antibodi pelindung. Baik, perkembangan berikutnya. Seramai 1,692 orang lagi mendaftar sebagai penerima vaksin di Sabah pada Isnin melalui pelbagai platform menjadikan jumlah yang mendaftar setakat ini 466,556 individu, kata Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Masidi Manjun. Masidi yang juga jurucakap Kerajaan Negeri berkaitan COVID-19 dalam kenyataan malam Isnin berkata jumlah itu bersamaan 15.9% daripada
kepada keseluruhan populasi di Sabah. Dalam pada itu, Mak Sidi berkata sebanyak 135,000 dos vaksin COVID-19 telah diberikan di Sabah dengan lebih 103,000 dos di bawah fasa 1, manakala selebihnya iaitu 15,796 dos bagi fasa kedua. Kapasiti setiap pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah ataupun PKRC dan fasiliti hospital di Kelantan kini berada pada tahap kritikal berikutan jumlah kes harian pandemik yang mencecah 3 angka sejak 2 minggu lepas. Pengerusi Jawatankuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan dan Kesihatan Kelantan, Dr. Izani Hussein berkata, 6 PKRC sedia ada di negeri itu juga masih tidak mencukupi untuk menampung jumlah pesakit COVID-19. Unit rawatan rapi di hospital juga sudah mencapai 100% sehingga pesakit ICU terpaksa ditempatkan di wad biasa. Dakwaan kononnya kadar vaksinasi di dalam negara rendah dan perlahan adalah tidak benar. Sebaliknya, pemberian suntikan vaksin dibuat mengikut jadual penghantaran bekalan, kata Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin. Beliau berkata setakat ini negara telah menerima sebanyak 1,938,660 dos vaksin Pfizer, Sinovac dan AstraZeneca. Daripada jumlah itu, sebanyak 1,453,382 dos telah disuntik. Pastikan saya berehat seketika, kembali selepas ini. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak RM30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan RM30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes COVID. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Kami juga sudah bersedia. Ambo sedia ke? Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19.
Baik, bertemu kembali dalam Pastikan Sahih. Kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan fatwa berkenaan dengan hukum pembayaran zakat secara dalam talian yang kita ingin kongsikan kepada anda. Ini adalah berkenaan dengan mesyuarat Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah-Wilayah Persekutuan kali ke-116 yang bersidang pada 1 April 2019 telah memutuskan bahawa hukum pembayaran zakat secara dalam talian ataupun online adalah diharuskan. Saya ulang, adalah diharuskan kerana keputusan ini merupakan satu inovasi bagi memudahkan pengurusan kutipan dan bayaran zakat. Jadi ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah Persekutuan Malaysia. Baik, seterusnya, Warungku, platform pasaran dalam talian terbaru yang ini merangkumi berusaha membantu golongan penjaja ataupun niaga kecil serta usahawan dari sektor tidak formal, kemudian membolehkan mereka memasar makanan dan produk dalam talian bagi pesanan dan penghantaran dan juga merupakan kesinambungan kepada Warung Rider, sebuah projek e-runner yang memperuntukkan 3.11 juta yang memberi manfaat kepada 3,500 peserta dan objektifnya adalah bagi membantu meningkatkan pendapatan golongan usahawan mikro dan informal, penjaja dan peniaga kecil. Bagi yang berminat, anda boleh mendaftar perniagaan anda di www.warungku.my. Baik, seterusnya, beradab ketika berkomunikasi di internet. Ini adalah satu rentetan kebelakangan ini kita melihat warga maya ataupun netizen menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sopan untuk melontarkan ataupun mengkritik apa juga idea yang ingin anda kongsikan. Jadi antaranya adalah bahasa kesat yang sering mencetuskan pergaduhan, jangan buat kecaman secara melulu dan seterusnya banyakkan kata-kata yang berunsur positif dan membina. Sekiranya kita menggunakan 3 elemen ini, bahawa penggunaan internet adalah lebih selamat dan juga lebih beretika serta beradab. Baik, sekali lagi kami kongsikan kepada anda berikutan vaksin AstraZeneca yang akan diberikan secara besar-besaran ini. Apa yang anda perlu lakukan untuk mendapatkan penilaian pra-vaksinasi? Jumpa pakar atau doktor di klinik atau hospital yang biasa anda temui. Dan untuk masalah yang tiada rawatan susulan seperti alahan teruk atau tiada doktor, anda boleh kunjungi klinik berdekatan dan juga doktor yang menilai anda akan mengeluarkan satu surat selepas penilaian. Jangan lupa bawa surat tersebut pada hari anda divaksinasi. Baik, hebahan tadi mengakhiri Pastikan Sahih untuk edisi hari ini 4 Mei 2021. Terus berada pada keadaan selamat dan juga kita sama-sama memerangi COVID-19. Assalamualaikum dan selamat berbuka puasa.